Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Izinkan saya mulakan penggulungan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 dengan serangkap pantun. Rukun negara teras falsafah kebangsaan. Simbol perpaduan rakyat semua. Kajian separuh penggal kita bahaskan. Manfaat Rancangan Malaysia ke-12 semoga dinikmati bersama. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada 26 ahli yang berhormat yang telah membahaskan perkara berkaitan dengan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, khususnya dalam 4 bidang utama, iaitu perancangan bandar, perkhidmatan kebombaan, kerajaan tempatan dan perumahan. Saya telah pun sediakan teks ucapan selama 90 minit, tapi masa amat cemburu. Sekiranya saya tidak sempat menjawab setiap pertanyaan, saya akan hantar jawapan bertulis dalam masa 7 hari dari hari ini. Ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian adalah semuanya 26 orang. Pada umumnya, terdapat 55 strategi dan 89 inisiatif yang melibatkan peranan langsung KPKT dalam rangka kerja Rancangan Malaysia yang ke-12. Saya ingin mengambil kesempatan ini memaklumkan ahli-ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini bahawa sepanjang tempoh pelaksanaan AMK-12, tumpuan KPKT adalah berkaitan dengan sektor perumahan, kemampanan bandar dan komuniti serta pemekasaan hikmat kerajaan tempatan. KPKT secara khususnya mempunyai 2 KPI nasional utama di bawah AMK ke-12, iaitu penyediaan 500,000 unit rumah mampu milik dan mensasarkan bahawa 120 bandar mencapai status bandar mampan berdasarkan kepada Muni Nets. Selain itu, KPKT juga telah mencadangkan satu KPI nasional baru bagi pembangunan wilayah dan bandar, iaitu penarafan bandar pintar dengan izin Smart City, dengan sasaran sebanyak 5 buah bandar diberikan penarafan tersebut sebagai langkah permulaan. Seperti yang telah dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, semasa pembentangan pencapaian KSP AMK-12, 17 anjakan utama termasuk perumahan rakyat akan ditambah baik melalui peralihan daripada konsep pemilikan kepada konsep tempat tinggal. Saya teruskan dengan penggulungan isu perbahasan yang dimulakan dengan bidang perancangan bandar. Pertama, YB Batu telah mencadangkan untuk kerajaan memfokuskan kepada pelan pembangunan semula perumahan, memandangkan terdapat flat-flat ataupun rumah pangsa yang telah usang dan uzur. Untuk makluman ahli yang berhormat, baru-baru ini KPKT melalui Plan Malaysia telah menyediakan garis panduan pembaharuan semula bandar GPP-PSB yang telah diluluskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada ambang Hari Kemerdekaan tahun ini. GPP-PSB ini bertujuan untuk memberi panduan dan rujukan komprehensif kepada kerajaan persekutuan, pihak berkuasa negeri, PBT, pemaju hartanah dan pihak berkepentingan lain yang ingin memajukan atau membangunkan semula kawasan penempatan yang terpinggir, usang, uzur dan tidak lagi ekonomik bagi tujuan meningkatkan imej dan reka bentuk bandar serta kualiti hidup masyarakat bandar. Garis panduan ini menggariskan 4 jenis pembarian semula bandar, iaitu pertama, pembangunan semula bandar, urban redevelopment. Kedua, penjanaan semula bandar, urban regeneration. Yang ketiga, penyegaran semula bandar, urban revitalization. Dan keempat, pemeliharaan semula bandar, urban conservation. Terdapat 3 jenis mekanisme pelaksanaan pembaharuan semula bandar berdasarkan kepada jenis pemilikan tanah seperti yang berikut. Pertama, pembaharuan semula bandar atas tanah reserve. Kedua, pembaharuan semula bandar atas tanah hak milik bertanah dan hak milik strata, sama ada individu, syarikat, badan berkanun ataupun PBT. Dan ketiga, pembaharuan semula bandar atas tanah milik PTP. Bagi menggalakkan lebih banyak pembaharuan semula bandar pada masa akan datang, cadangan pengubalan akta baru akan diperkenalkan di Malaysia dan kini sedang dikaji bersama dengan analisis impak peraturan, regulatory impact analysis. Ahli-ahli yang berhormat, bagi kawasan-kawasan yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Batu, draft plan tempat
Selatan Kuala Lumpur 2040 telah mengenal pasti 139 tapak usang yang berpotensi di lokasi strategik untuk dibangunkan semula dengan pendekatan prinsip pembaharuan semula bandar yang mampan. Selain itu, Jabatan Wilayah Persekutuan juga telah menyediakan panduan pelaksanaan pembaharuan semula Kuala Lumpur pada tahun 2021. DBKL juga boleh merujuk kepada garis panduan pembaharuan semula bandar yang telah disediakan oleh KPKT untuk membangunkan semula kawasan rumah-rumah pangsa yang uzur, usang dan berusia lebih 40 tahun. Aspek kedua, perkhidmatan kebombaan. YB Julau meminta status projek Balai Bomba dan Penyelamat kategori D di Parlimen Julau yang telah digariskan di bawah RMK ke-12. Berhubungan dengan cadangan pembinaan BP Balai Bomba di Parlimen Julau, Kementerian telah pun melalui Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah mengemukakan dokumen yang lengkap bagi permohonan tapat kepada Jabatan Tanah dan Survey bahagian Sarike pada 24 hari bulan Mei tahun lepas yang diselaraskan oleh Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan JKPTG Negeri Sarawak. Permohonan tersebut melibatkan sebahagian tapak tanah berkeluasan 5.75 ekar yang terletak berhampiran SMK Julau. Pada masa yang sama, permohonan perolehan tapak tanah tersebut telah dimohon dalam Rolling Plan keempat tahun depan. Walau bagaimanapun, kelulusannya tertakluk kepada pertimbangan agensi pusat serta keupayaan peruntukan kewangan semasa. Kerajaan tempatan Yang Berhormat Bacuk telah meminta supaya KPKT turut mengindahkan pantai-pantai di Bacuk di mana saya telah pun membuat lawatan kerja ke sana. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, KPKT telah meluluskan 3 projek berjumlah RM588,000 bagi Majlis Daerah Bacuk bagi tahun ini juga untuk menaik taraf kemudahan awam di kawasan pantai di Bacuk, iaitu pertama, membina kemudahan surau dan tandas awam serta kerja-kerja berkaitan di pantai Senok Tawang Bacuk bernilai RM240,000. Kedua, menaik taraf tandas awam pantai Irama Bacuk bernilai RM48,000. Ketiga, membina baru 20 unit kios Green Kios berkekalkan dengan tenaga solar di pantai Irama Bacuk bernilai RM300,000. Selain itu, Majlis Daerah Bacuk boleh mengemukakan permohonan projek baru bagi mengindahkan pantai-pantai di Bacuk tertakluk kepada skop dan kriteria yang telah pun ditetapkan di bawah peruntukan BP1. Ini adalah selaras dengan falsafah pimpinan Malaysia Madani. Tiada negeri yang terpinggir, tiada siapa yang tertinggal. Semua adalah bangsa Malaysia. Yang Berhormat Air Hitam telah mencadangkan supaya satu master plan disediakan bagi Kampung Baru Cina ke arah urbanisasi seperti mana Malaysian Indian Blueprint yang disediakan oleh Mitra. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, KPKT memang sedang mengkaji semula hala tuju pembangunan Kampung Baru Cina 613 kampung baru yang merangkumi elemen-elemen seperti pembangunan sosio-ekonomi mengikut ciri-ciri kampung dan berpotensi dibangunkan sebagai destinasi pelancongan tempatan. Elemen ini akan ditekankan dalam penyediaan master plan. Dalam hubungan ini, Kementerian akan mengadakan sesi libat urus dengan pihak berkepentingan dan tokoh-tokoh yang berkaitan serta memohon peruntukan di bawah AMK 13 bagi tujuan tersebut. Sikit. Boleh sikit, tapi saya panjang. Ya, saya nak minta penjelasan, adakah ada perancangan untuk Kampung Baru Kuala Lumpur dijadikan kampung warisan, diletakkan di bawah warisan? Terima kasih atas pertanyaan. Kampung Baru di Kuala Lumpur di bawah Jabatan Wilayah Persekutuan. Maka nanti boleh tanya kepada Jabatan Perdana Menteri. Jawab Menteri, boleh jelas. YB Kapah telah memohon supaya kerajaan... Boleh jelas. Terima kasih Ya Ahmad atas program-program yang cukup baik. Cuma saya ingin mencadangkan, dulu Kampung Baru ni cadang dipindahkan kepada Kementerian Perpaduan. Tujuannya untuk nak mengelakkan persepsi yang tidak baik terhadap daripada masyarakat kepada Kampung Baru. Kemudian bila Yang Amat masuk, pindahkan pula balik Kampung Baru ni kepada Kementerian Perumahan Kerjaan Tempatan. Dan tak silap saya, 3 kali peruntukan rapat ni. Last year, yang pertama di bawah
KPKT dah bagi peruntukan, lepas tu perpaduan dapat lagi, lepas tu bila yang masuk sekali lagi, 3 kali pendapatan peruntukan diberikan kepada Kampung Baru. Saya nak bercadangkan supaya di samping Kampung Baru Cina, kita ada juga kampung-kampung baru tradisional Melayu yang terlibat dengan berbagai-bagai sebab termasuk banjir dan sebagainya. Saya ingin mencadangkan supaya kampung baru ni juga diletakkan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerjaya supaya pembangunan ya, sebab kampung baru yang ada di kampung-kampung Melayu ni bersebelahan dengan di pinggir dengan PBT, Bagan Kerajaan Tempatan. Jadi saya ingin mencadangkan supaya ianya dimasukkan supaya peruntukan itu dapat dialihkan bersama untuk mereka. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat yang pernah menjadi mantan Timbalan Menteri KPKT. Memang Yang Berhormat arif dalam subjek matter ini. Jika tidak silap saya, ini kali ketiga Yang Berhormat mengulangi pertanyaan yang sama. Mengapa Kampung Baru Cina diletak di bawah KPKT, bukan di bawah Kementerian Perpaduan? Sebenarnya Yang Berhormat tahu, tapi sengaja mau tanyalah. Tak apa, saya jawab juga. Ini sebenarnya sejak sejarah. Pembangunan Kampung Baru Cina ni memang di bawah KPKT. Sejak tahun 1960-an pun tak jadi isu. Yang sebab itu saya kata naik waktu. Kita sepatutnya sebagai manusia haruslah bersikap dengan syawasangka yang baik. Bukan buat sangkaan yang kurang baik. Naik waktunya sangat penting. Tapi kita akan jamin supaya sama ada kampung tradisi ke kampung baru Cina ke akan dilayan saya dengan tidak adil saksama. berjudisi Syawat, tapi ini tanggapan orang. Dulu memang kampung baru ni lah tempat di mana mereka yang terpengaruh dengan komunis ditempatkan. Jadi orang kampung kita kan masih bercakap, kenapa harus lagi dikekan? Sepatutnya kita cadangkan supaya kampung-kampung baru yang lain juga dimasukkan. Supaya ada perkawaman tu ada. Sebab sekarang ni macam saya sebutkan, bila saya sebut yang Mak cakap beberapa kali saya sebut, memang inilah realitinya berlaku. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih. Kita ada kementerian khusus untuk menjaga pembangunan kampung tradisi. Kita ada KKDW. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di bawah seorang menteri yang di bawah Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, dan jumlahnya kita ada kampung tradisi 15,942 buah kampung dibandingkan dengan kampung baru Cina sikit aja 613. Oleh kerana itu dia ada kementerian khusus untuk menjaga, tak pernah jadi isu. Tapi KPKT sentiasa bekerjasama erat, kita bekerja sebagai satu pasukan merentasi kementerian untuk pastikan tiada siapa yang tertinggal, tiada siapa yang terpinggir. Saya terima kasih kepada Yang Berhormat atas cadangan tersebut. YB Kapar telah memohon supaya kerajaan memberi perhatian yang khusus kepada pembangunan infrastruktur Majlis Bandaraya Klang yang telah pun berjaya dinaik taraf baru-baru ini. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, sejajar dengan status Majlis Bandaraya Klang, saya telah turun ke Klang untuk mengumumkan pelaksanaan 21 projek berjumlah RM5 juta melalui peruntukan BP1 tahun ini juga di bawah Jabatan Kerajaan Tempatan, merangkumi skop kemudahan awam, keselamatan, sosioekonomi dan infrastruktur seperti berikut. Pertama, 16 projek skop kemudahan awam melibatkan 11 tandas awam, 2 trek jogging, 1 taman permainan, 1 gelanggang futsal dan 1 gelanggang badminton. 2. 3 projek skop keselamatan melibatkan 1 laluan basikal, 1 laluan berjalan kaki dan 1 projek pencahayaan lampu solar. Yang ketiga, 1 projek sosioekonomi menaik taraf pasar Pelabuhan Klang dan gerai-gerai di kawasan Pelabuhan Klang RM1 juta. Dan keempat, 1 projek infrastruktur menaik taraf jalan RM1 juta. Untuk makluman Yang Berhormat, Kerajaan Negeri Selangor juga telah bersetuju memperuntukkan tambahan sebanyak RM5 juta sempena naik taraf Majlis Perbandaran Klang kepada Majlis Bandar Raya Klang. KPKT sedang ini menjadikan jumlah sempena naik taraf Klang RM10 juta diperuntukkan. KPKT sedang menunggu maklum balas rasmi daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor berhubung tarikh pemasyuran Majlis Bandar Raya Diraja Klang yang sedang dalam proses mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Yang Berhormat Bangi memohon peruntukan bagi menambah baikkan fasiliti berjalan kaki di kawasan pentadbiran PBT. Sebelum pergi ke Bangi, Ya. tentang Majlis Bandaraya Klang, adakah ia melibatkan
semua kampung-kampung kecil sebab dia ada 3 parlimen, kawasan parlimen, Kota Raja, Kelang dan Kapar. Maknanya dia punya boundary itu akan masuk ke Kuala Selangor. Kalau nak jadi bandaraya, sekarang ni Majlis Perbandaran, kalau nak jadi bandaraya, adakah ia merangkumi semua boundary ni tadi? Meru, Sementa, yang agak kalau sekarang ni luar bandar dan dia punya infrastruktur memang not up to standard lah dengan izin. So ini nak kepastian lah. Sebab jalan pun tak payah elok, dengan longkang pun tak payah elok. Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Sama ada sebuah majlis perbandaran dinaikkan menjadi majlis bandaraya, dia kena memenuhi 7 kriteria. Antaranya hasil pendapatan setiap tahun perlu melebihi 100 juta. Kedua, jumlah penduduknya mesti melebihi 500,000. Dan ketiga, dia mesti mempunyai sumber pendapatan yang mampan dan boleh dikekalkan sebagai status bandaraya. Kawasan itu sempadan, ia mengikut warta yang telah pun diluluskan oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Maka tak jadi isu. Mana-mana lagi jika macam Meru tak sampai lagi, kita akan berusaha supaya insya-Allah satu hari nanti dia juga akan dinaik taraf menjadi bandaraya demi kebaikan semua pihak. Okey, saya terus pergi ke Bangi. Ya, Bangi telah mohon supaya seras dengan Ya, Bapak inisiatif Menteri. program Bandar Selamat. Sebelum ke Bangi, saya belum ke Bangi. Ini Selangor dulu, saya habiskan Selangor baru. Okey. PBT boleh membuat perancangan bagi membina atau menyediakan laluan pejalan kaki khusus sebagai usaha mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan bermotor. PBT boleh mengemukakan permohonan peruntukan BP1 melalui KPKT dan pertimbangan projek tersebut tertakluk kepada skop serta kriteria yang telah ditetapkan. YB Kuantan telah membangkitkan isu kelulusan akhir Certificate of Completion and Compliance CCC oleh beberapa agensi kerajaan yang menjadi kononnya penyebab kepada kelewatan serahan projek. Untuk makluman ahli yang berhormat, pengeluaran CCC yang berkuat kuasa adalah berkonsepkan kepada self-certification di mana PSP iaitu Principal Submitting Person sama ada konsultan arkitek bertanggungjawab atas pengeluaran CCC tersebut selepas lawatan tapak dibuat oleh pihak berkuasa tempatan termasuk melaksanakan pengawasan pembinaan bagi pematuhan spesifikasi dan plan yang diluluskan berdasarkan kepada Akta Jalan, Parit dan Bangunan tahun 1974 iaitu Akta 133. PBT dan agensi teknikal berkaitan mempunyai kuasa untuk menjalankan pemantauan sepanjang tempoh pembinaan dan mengeluarkan arahan bertulis penahanan pengeluaran CCC kepada PSP sekiranya berlaku ketidakpatuhan dan sehingga ketidakpatuhan tersebut diperbetulkan. Perundangan telah memperuntukkan kuasa yang jelas kepada kedua-dua pihak utama iaitu PSP dan PBT sebagai check and balances dalam memastikan peranan masing-masing dilaksanakan dengan baik serta mengelak berlakunya kelewatan serahan projek. Yang berhormat Kuala Pilah telah meminta KPKT memberi perhatian. Kuantan sedikit. Ya, sila. Okey. Seperti mana yang dimaklumkan memang perkara itu berlaku. Cuma kita nak beri cadangan bahawa CCC ini bergerak seiring dengan projek. Kerana apa? Kerana apabila kelewatan menyerahkan kunci kepada pembeli, dia akan melibatkan implikasi keuangan kepada pembeli. Jadi kalau program ini bergerak seiring, apabila siap dia telah mematuhi justifikasi yang diperlukan, maka penambahbaikan daripada pemaju itu tidak berlaku dan juga pembeli akan dapat dia punya rumah pada tempoh masa yang ditetapkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Untuk makluman Yang Berhormat, sekiranya terdapat kelewatan, pembeli rumah akan mendapat pampasan late delivery damages mengikut perjanjian jual beli di bawah jadual G ataupun jadual H. So tak jadi masalah. Betul-betul. Ya, Bapak Menteri, sikit lagi. Betul apa yang dimaklumkan tersebut, cuma dalam keadaan ekonomi sekarang, pembeli dia membayar rumah yang dia sedang sewa dan juga pembeli terpaksa membayar kepada bank. Untuk mendapatkan pampasan tersebut, dia mengambil masa yang lama. Ini keadaan yang terkini ketika ini. Itu yang saya maklumkan di dalam Parlimen. Terima kasih. Terima kasih atas makluman. Yang Berhormat Kuala Pilah telah meminta KPKT memberi perhatian terhadap Pasar Besar Kuala Pilah berada dalam keadaan yang usang.
Untuk maklumat ahli yang berhormat, bagi Pasar Besar Kuala Pilah, Majlis Daerah Kuala Pilah telah mengemukakan permohonan untuk meroboh dan membina baru Pasar Besar Kuala Pilah dengan peruntukan berjumlah 11.5 juta. Permohonan tersebut telah diangkat ke Kementerian Ekonomi pada 14 hari bulan April tahun ini untuk dipertimbangkan dalam peruntukan Lowering Plan 42024 di bawah Rancangan Malaysia ke-12. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, KPKT ada dasar baru di mana siapa kawasan mempunyai pasar awam yang berusia lebih 50 tahun akan diberikan keutamaan sama ada untuk naik taraf ataupun bina semula. Maka yang ahli yang berhormat boleh bekerjasama dengan PBT masing-masing kemukakan permohonan kepada KPKT untuk tindakan yang selanjutnya. YB Buckley telah membangkitkan isu fasiliti sukan yang tidak diselenggara dengan baik dan telah mencadangkan dana khas disediakan. Sukacita sekiranya ada dana khas, saya akan bincang dengan Menteri Ekonomi yang duduk di tepi saya, sahabat saya yang amat handal. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPKT menyediakan peruntukan projek-projek kecil iaitu BP1 kepada PBT yang meliputi skop infrastruktur, kemudahan awam, sosioekonomi dan keselamatan termasuk kemudahan fasiliti sukan untuk kegunaan awam dan dikawal selia oleh PBT. PBT boleh mengemukakan permohonan peruntukan BP1 tersebut kepada KPKT bagi tujuan naik taraf, baik pulih atau menyelenggarakan fasiliti sukan tertakluk kepada skop dan kriteria yang telah ditetapkan. Yang berhormat Mas Gading. Mas Gading telah memohon kelulusan bagi projek Rumah Ibadat Bukan Islam, RIBI, dengan memberi kelonggaran kepada tanah yang tidak memiliki grant. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPKT telah diberikan tanggungjawab untuk menguruskan inisiatif penyelenggaraan RIBI mulai April tahun ini dengan peruntukan sebanyak 50 juta sahaja. Bagi pelancarkan penyelarasan bantuan kewangan bagi inisiatif RIBI, KPKT telah menyediakan garis panduan permohonan inisiatif penyelenggaraan Rumah Ibadat Bukan Islam tahun 2023. Antara prinsip yang dijadikan asas bagi tujuan pengagihan peruntukan kepada RIBI yang rakyat adalah pematuhan kepada syarat-syarat berikut. Pertama, organisasi ataupun tokong ataupun kuih ataupun gereja hendaklah berdaftar di bawah entiti undang-undang seperti Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (AOS), Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan sebagainya. Kedua, organisasi tersebut hendaklah mengemukakan dokumen status tanah yang telah disahkan. Ketiga, permohonan daripada RIBI perlu mematuhi skop kerja yang dinyatakan dalam borang permohonan seperti pembaikan, pengubahsuaian, penyelenggaraan dan kerja-kerja cemasan dengan kadar nilai tidak melebihi ringgit Malaysia 250,000 bagi 50,000 bagi satu RIBI. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, dokumen geran tanah merupakan antara perkara dan kriteria penting yang akan diteliti semasa proses saringan. Setakat ini tiada sebarang kelonggaran yang diluluskan oleh pihak MOF berkaitan dengan pemilikan geran tanah dalam syarat permohonan inisiatif ini. Bagi RIBI yang terletak atas tanah hak adat Native Customary Rights NCR, KPKT telah meminta pihak RIBI untuk mendapatkan pengesahan kebenaran menduduki atas tanah NCR daripada pejabat tanah atau pejabat kerajaan negeri Sarawak. Mana-mana permohonan yang gagal mengemukakan dokumen tersebut pada ketika ini tidak dapat dipertimbangkan untuk kelulusan. Perumahan. Seramai 20 orang ahli yang berhormat telah membahaskan mengenai isu perumahan di bawah kajian separuh penggah. Yang berhormat Pasir Mas telah membangkitkan mengenai status terkini pencapaian rumah mampu milik yang disasarkan sebanyak 500,000 unit. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPKT telah dipertanggungjawabkan sebagai penyelaras bagi tujuan penyediaan dan pelaporan rumah mampu milik yang dilaksanakan oleh agensi penyedia perumahan di peringkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pemaju swasta. Pencapaian sasaran ini akan dipantau melalui Majlis Perumahan Mampu Milik Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Bagi tempoh bermula dari 1 hari bulan Januari tahun 2021 sehingga 30 Jun tahun ini, sukacita dimaklumkan sebanyak 261,091 unit rumah mampu milik telah siap dibina dan dalam fasa pembinaan. Ini menyumbang kepada 52.38% daripada 500,000 unit rumah mampu milik yang disasarkan. Yang Berhormat Kepala Batas telah minta kerajaan menyegerakan pembinaan rumah mampu milik seperti mana yang dihasratkan di bawah AMK 12. YB Jerebu membangkitkan bilangan unit rumah mampu milik yang masih belum siap supaya rangka pembangunannya disemak semula.
Manakala Segamat pula telah memberikan beberapa cadangan dalam pembangunan rumah mampu milik seperti berikut, iaitu dicadangkan pembinaan IMM dibuat di kawasan yang kondusif strategik seperti kawasan wilayah ECER, khususnya daerah Segamat, supaya KPKT mengadakan kerjasama antara awam dan swasta dalam pembangunan rumah mampu milik. Menteri. Ketiga, supaya KPKT mengadakan kerjasama erat dengan Kerajaan Negeri Johor dalam pembinaan rumah mampu milik, memandangkan Kerajaan Negeri Johor juga mempunyai perancangan membina sebanyak 30,000 unit RMM dalam tempoh 5 tahun. Dan yang Menteri. keempat, pembinaan rumah mampu milik difokuskan Jarlun. di kawasan yang selamat daripada risiko banjir. Biar saya jawab ini dulu. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPKT sentiasa mengalung-alungkan semua kerajaan negeri, termasuk kerajaan negeri ditadbir oleh pembangkang, supaya mencadangkan lokasi yang strategik dan bersesuaian, termasuk kawasan wilayah ECER untuk dizonkan sebagai kawasan perumahan, khususnya perumahan mampu milik. Untuk maklumat ahli yang berhormat seterusnya, pemajuan perumahan di satu-satu kawasan hendaklah dibuat berdasarkan kepada garis panduan perancangan perumahan yang dikeluarkan oleh KPKT melalui Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Plan Malaysia. Pemajuan perumahan tersebut perlu diselaras dengan rancangan pemajuan, khususnya rancangan tempatan dan rancangan kawasan khas RKK yang sedang dikuatkuasakan di sesebuah kawasan PBT. Selain itu, ia juga perlu merujuk kepada dasar-dasar, perkeliling, arahan dan pawaian yang digubah dan dikuatkuasakan oleh PBT di sesebuah negeri. Ini bagi memastikan pemajuan perumahan adalah berdasarkan kepada keperluan setempat serta di kawasan rendah risiko bencana seperti banjir dan tanah runtuh. Selain itu, kerajaan juga menggalakkan pemaju untuk melaksanakan kajian kebolehlaksanaan ataupun feasibility study sebelum sesuatu pemajuan dibangunkan. Untuk makluman yang berhormat Kepala Batas, Jelebu dan Segamat, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menggalakkan pemaju swasta untuk membina rumah mampu milik. Antaranya, pertama, memberi kemudahan bayaran deposit kepada pemaju perumahan yang membina rumah mampu milik, iaitu pemaju perumahan yang membina AMM hanya perlu membayar deposit sebanyak RM200,000 ke dalam Housing Development Account HDA, berbanding dengan pemaju lain yang tidak membangunkan rumah mampu milik perlu membayar sebanyak 3% daripada kos pembinaan. Kedua, membangunkan rumah mampu milik atas tanah kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Ini dapat membantu mengurangkan kos pemajuan pembangunan rumah mampu milik kerana nilai kos tanah adalah lebih rendah ataupun ia diberikan secara percuma atau berkadar nominal oleh kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan. Ketiga, memberi pengecualian sepenuhnya caj pematuhan dan caj pembangunan, development charge, fast lane untuk kelulusan kebenaran merancang, plan bangunan dan lain-lain insentif dapat membantu pemaju untuk membangunkan rumah mampu milik. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPKT akan sentiasa mempertingkatkan kerjasama dengan semua agensi, semua pihak. We take a whole government approach dengan izin untuk menyediakan perumahan di peringkat persekutuan, kerajaan negeri dan sektor swasta bagi memastikan sasaran kita dapat dicapai. Yang berhormat Pasir Mas telah minta supaya kerajaan memperincikan pelan pemilikan rumah dan pakej pembiayaan perumahan yang akan diperkenalkan. YB Temeloh telah membangkitkan berhubung skim rumah pertama yang kononnya tidak lagi diteruskan sejak 1 hari bulan April tahun ini yang turut menyumbang kepada isu rakyat tidak mampu membeli rumah. Selain itu, beliau telah bertanya berhubung dengan inisiatif kerajaan dalam membantu pembeli memiliki rumah sendiri, khususnya pembeli rumah pertama. Untuk makluman, Yang Berhormat Pasir Mas, Temeloh, Kerajaan Madani sentiasa komited untuk membela rakyat rakyat. Dan kami telah menyediakan beberapa inisiatif baru bagi meningkatkan pemilikan rumah, iaitu pertama, melaksanakan inisiatif intelligence biaya, iBiaya, dengan menyediakan jaminan pembiayaan melalui skim jaminan kredit perumahan SJKP sehingga 5 bilion nilai pinjaman yang akan memberi manfaat kepada lebih 20,000 peminjam, khususnya pembeli rumah pertama. Kerajaan seterusnya pada 27 hari bulan Julai kos 2 tahun ini dengan pengumuman model ekonomi madani telah menambah baik lagi inisiatif pembiayaan bagi memastikan kesediaan perumahan mampu milik bagi semua rakyat Malaysia dengan tambahan jaminan pembiayaan di bawah SJKP tambah lagi 5 bilion.
Maka berdasarkan pengumuman ekonomi madani baru-baru ini, jumlah keseluruhan jaminan yang telah diberi oleh kerajaan telah meningkat ke 10 bilion ringgit sepanjang tempoh 15 tahun pelaksanaan SJKP ini. Daripada pelaksanaan skim jaminan kredit jaminan ini bermulai daripada 2008 sehingga Hari Merdeka Kebangsaan tahun ini, sebanyak 28,008 orang permohonan pinjaman bernilai 5.11 bilion telah diluluskan. Kedua, minta injury time sedikit. Datuk Speaker dengan izin. Menambah baik inisiatif pembiayaan. 3 minit. Tutup. Ya, terima kasih. Bagi memastikan kesediaan rancangan Malaysia rumah mampu milik bagi semua rakyat Malaysia dengan meningkatkan pembiayaan sehingga 120% bagi harga rumah 300,000 ke bawah, termasuk insurans, deposit, kelengkapan perabot, renovation, semua boleh dapat jaminan pinjaman daripada kerajaan. Ketiga, mewatarkan inisiatif pemilikan kediaman Malaysia, I Miliki. Pada 6 hari bulan Jun tahun ini, kerajaan telah memberikan pengecualian atau penlimitan duty stamp ke atas semua perjanjian surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi harga rumah sehingga RM1 juta untuk pembeli rumah pertama bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan dari 1 hari bulan Jun tahun lepas sehingga 31 hari Disember tahun ini juga. Sebenarnya Tuan Yang di-Pertua, saya ada lagi 1 jam untuk penggulungan, tapi masa sangat cemburu. Ada lagi 83 jawapan yang saya boleh bekalkan, tapi tak sempat. Saya mohon maaf, tapi akan berikan jawapan bertulis kepada ahli-ahli yang berhormat Saya nak minta dalam laluan tempoh sikit 1 minggu. Tentang PPR ni, Boleh, sila. pihak yang memajukannya itu adalah SPMB. Bila SPMB telah mengikat perjanjian dari segi pembayaran, dari segi penyelenggaraan, lampu jalan, meter air, meter elektrik, begitu juga dengan surau dan sebagainya, kepada pihak manakah yang bertanggungjawab? Okey, Sebab ini saya merujuk PPR Jerun. Terima kasih kepada ini memang satu soalan yang baik. PPR memang isu yang sentiasa dekat di hati kementerian. Dengan ada dasar yang baru apabila pada 8 hari bulan Mac tahun ini, saya telah umumkan dalam Dewan Yang Mulia ini, mana-mana kerajaan negeri yang mensudi memberikan tanah percuma ataupun kadar nominal akan diberikan keutamaan untuk membina PPR. Sukacita dimaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini, KPKT telah mendapat tawaran 28 keping tanah percuma diberikan oleh negeri-negeri, dan kesemua ini kita akan menjalankan saringan, pastikan dia tim teknikal dia mencapai markah yang telah ditetapkan. Tentang maintenance, memang ini satu isu yang saya perlu kerjasama yang ahli yang berhormat. Kita perlukan kesedaran civic. Rights come with responsibility dengan izin. Mereka yang menikmati segala kemudahan wajib juga membayar maintenance supaya harta. Orang kata rumahku, syurgaku. Kena pastikan apabila kerajaan memberikan PPR yang cantik molek, wajiblah kita sama-sama menjaga kebersihan. Kerana kebersihan adalah sebahagian daripada keimanan. Ini adalah sangat penting kita disuburkan dalam hati rakyat. Tak kira siapa, semua wajib bekerjasama. Dan kita ada dasar baru di mana kerajaan KPKT, last one, sedang mempertimbangkan apabila siapa-siapa pembeli PPR ni akan dikenakan bayaran untuk diwujudkan akaun amanah sebagai sinking fund supaya isu maintenance yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat tidak lagi menjadi isu pada masa akan datang. Kerana apabila ada siapa yang degil tak nak bayar, duit sinking fund dari maintenance fund itu boleh dipakai untuk menyelenggara lift, menjaga kebersihan taman, untuk menaik taraf tandas dan lain-lain. Dengan ini, sebelum saya akhiri perenggan terakhir, di mana saya mula dengan pantun, saya akhiri dengan pantun dihadiahkan kepada Tuan Yang di-Pertua. Kerajaan Madani dekat di hati, terus bekerja kuat demi rakyat. Selesai sudah penggulungan KPKT. Semoga agenda reformasi terus diangkat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang